Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari Negeri Sembilan. Soalan nombor 1. Pelajar 1 menunjukkan segitiga sama kaki EFG dan garis lurus EH. Diberi kecurunan garis EH ialah negatif 9/7. Cari A, nilai K. Jadi di sini diberi kepada kita kecurunan garis lurus EH adalah negatif 9/7. Jadi untuk mendapatkan kecurunan ini kita akan menggunakan rumus negatif pintasan paksi Y per dengan pintasan paksi X. Sebab kita ada dua pintasan di sini, iaitu pada titik E, pintasan pada paksi Y, dan di sini pintasan pada paksi X. Jadi di sini kita boleh wakilkan 9 itu adalah pintasan paksi Y berada di sini. Jadi dia berada di bawah paksi X, jadi nilainya adalah negatif 9 di sini. Kemudian untuk 7 itu adalah pintasan paksi X. Jadi pintasan paksi X ini juga adalah bernilai negatif di sini. Sebab dia berada di sebelah kiri paksi Y. Seterusnya adalah kita tengok garis GE sama panjang dengan GF. Di mana F diberi kepada kita koordinat K negatif 7. Di mana negatif 7 ini adalah pada kedudukan Y. Jadi di sini adalah negatif 7. Jadi kat sini kita boleh dapatkan panjang garis GE. Mana negatif 7 sehingga negatif 9. Jadi panjang GE adalah 2 unit. Dan panjang ini sama panjang dengan garis GF. Jadi GF di sini pun 2 unit juga. Sini 2. Jadi 2 ini mewakili K pada nilai paksi X di sini. Jadi di sini K sama dengan 2. Seterusnya untuk soalan B, pintasan X bagi garis lurus EF. Jadi untuk dapatkan pintasan bagi X bagi garis lurus EF, kita kena dapatkan dulu nilai kecurunan. Untuk mendapatkan kecurunan garis ini, kita akan gunakan rumus yang satu lagi, iaitu Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Sebab kita ada koordinat titik F dan kita ada koordinat titik E di sini. Jadi kita dapatkan M dulu, iaitu negatif 7 tolak dengan negatif 9 per dengan 2 tolak dengan sifar. Kita akan dapat 2 per 2 sama dengan 1. Jadi seterusnya untuk mendapatkan pintasan paksi X, kita akan gunakan rumus kecurunan yang menggunakan nilai pintasan. Iaitu M sama dengan 1 sama dengan negatif pintasan paksi Y, iaitu negatif 9. Kita perkan dengan pintasan paksi X. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat X sama dengan 9. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 1A, untuk nilai K kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan 1B, langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2. Pelajar 2 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Hilman dari sebuah taman rekreasi ke rumahnya dengan basikal. Soalan A, hitung laju purata dalam meter per minit perjalanan Hilman bagi tempoh 55 minit. Jadi tempoh 55 minit, grafnya di sini. Jadi untuk mendapatkan laju purata, kita akan ambil jarak bahagi dengan masa. Di mana jaraknya adalah 5,225 terbahagikan dengan masa 55 minit. Dan kita akan dapat 95. Ini untuk soalan A. Baiklah, selanjutnya untuk soalan 2B. Diberi purata laju bagi keseluruhan perjalanan ialah 66 meter per minit. Cari nilai Y. Jadi untuk laju keseluruhan, kita akan ambil
jumlah jarak keseluruhan iaitu Y. Kita akan perkan dengan masa 150 minit dan kita akan samakan dengan 66. Kemudian kita terus tekan calculator, kita akan dapat Y sama dengan 9,900. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 2A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. 2B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3, hasil tambah 2 nombor ialah 75. Perbezaan antara 2 nombor ialah 33. Cari nilai bagi 2 nombor itu. Jadi kita ada 2 nombor yang tidak diketahui. Jadi kita boleh nyatakan nombor itu sebagai unknown iaitu X dan juga Y. Jadi X tambah Y sama dengan 75. Kemudian hasil tolak pula ada sama dengan 33. Kita ambil X tolak Y sama dengan 33. Jadi kita ada 2 persamaan di sini. Dan kita boleh menggunakan berbagai kaedah untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai Y. Di sini kita akan gunakan kaedah penggantian. Mana untuk persamaan yang kedua, X sama dengan 33 tambah dengan Y. Dan tergantikan persamaan 3 ini ke dalam persamaan pertama. Kita ambil persamaan pertama iaitu X kita gantikan dengan 33 tambah Y. Tambah Y sama dengan 75. Jadi 33 tambah 2Y sama dengan 75. Dan 2Y sama dengan 75 tolak dengan 33. Kita dapat Y sama dengan, hasil tolak tadi kita bahagikan dengan 2, kita dapat 21. Kemudian untuk dapatkan nilai X, kita gantikan Y sama dengan 21 di dalam mana-mana persamaan. Dan kita akan dapat X sama dengan 54. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 3, kita menulis persamaan linear, terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan nilai jawapan untuk Y 1 markah dan nilai X 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Lalu seterusnya soalan nombor 4. Persamaan kuadratik mempunyai puncak X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Jika persamaan tersebut berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan pintasan Y adalah negatif 12. Cari nilai bagi A, B dan C. Diberi kepada kita adalah punca persamaan kuadratik iaitu nilai X. Untuk mendapatkan nilai X tersebut, kita akan menggunakan pemfaktoran selalunya. Mana kita akan dapat nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Jadi sebelum kita dapat jawapan, kita buat pemfaktoran iaitu kurungan. Kita akan masukkan nilai ini dalam kurungan. Kita akan terbalikkan simbol pada nombor tersebut, iaitu X daripada positif jadi negatif, tolak 2. Kemudian X tambah 3. Jadi kita dapat X tolak 2, X tambah 3. Kemudian kita akan kembangkan balik. Jadi X kuasa 2 tambah 3X tolak 2X tolak 6 sama dengan 0. Kita dapat X kuasa 2 tambah X tolak 6 sama dengan 0. Kemudian diberi kepada kita pintasan paksi Y-nya adalah negatif 12. Di sini kita dapat negatif 6. Jadi kita ambil persamaan kita terdarabkan dengan 2. Kita dapat 2X kuasa 2 tambah 2X tolak 12 sama dengan 0. Jadi di sini nilai A kita sama dengan 2, B sama dengan 2 dan C sama dengan negatif 12. Seterusnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 4, kita menulis dalam bentuk pemfaktoran terdapat 1 markah. Kemudian terdapat persamaan armnya dan terdarabkan dengan 2. Kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk
jawapan. Kita akan dapat 1 markah masing-masing untuk A, B dan juga C. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya soalan nombor 5. Aaron baru saja bekerja sebagai pembantu takbir di sebuah syarikat. Pendapatan bulanannya ialah 2,500 sebulan. Dia merancang untuk menguruskan keuangannya dengan bijak supaya dapat menyimpan wang pendahuluan untuk membeli sebuah motosikal bagi memudahkannya pergi ke tempat kerja. Cara 1 menunjukkan jumlah perbelanjaan bulanan Aaron. Jika Aaron ingin menyimpan 20% daripada pendapatannya setiap bulan untuk membayar wang pendahuluan itu, adakah dia mampu untuk berbuat demikian? Berikan justifikasi anda. Jadi di sini dia akan simpan 20% daripada pendapatannya. Kita ambil 20% daripada 2,500. Jadi dia akan simpan RM500. Kemudian kita akan tengok pula dari segi aliran tunainya. Jadi kita ambil baki pendapatannya iaitu 2,000. Kita tolakkan dengan semua perbelanjaan. Dan kita akan dapat negatif 70. Jadi di sini alirannya adalah aliran tunai negatif. Jadi di sini Aaron tidak mampu berbuat demikian kerana dia berlaku kekurangan RM70. Malah sebenarnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 5. Kita mendapatkan jumlah simpanan 1 markah. Kemudian kita dapatkan aliran tunainya 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 5. Seterusnya soalan nombor 6. A. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk pernyataan benar. Nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi di sini kita akan menggunakan perkataan sebilangan. Sebenarnya soalan B. Lengkapkan premis 2 bagi hujah berikut berdasarkan kesimpulan yang diberi. Premis 1. Jika 7M besar daripada 28, maka M besar daripada 4. Kemudian untuk kesimpulan, 7M kurang sama dengan 28. Jadi kita kena pasti dulu hujah ini bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3. Kita tengok untuk premis 1, jika P maka Q. Kemudian tengok kesimpulan, 7M kurang sama dengan 28. Ini dia menafikan perkara P. Jadi untuk premis 2, kita akan menafikan perkara Q. Dan ini merupakan hujah bentuk 3. Jadi jawapan kita akan tulis untuk premis 2. Kita akan nafikan Q. Maka kita akan tulis M kurang sama dengan 4. Sebenarnya soalan C. Buat satu kesimpulan umum secara induksi bagi turutan nombor 0, 14, 52, 126 yang mengikut pola berikut. Di sini kita akan mencipta satu rumus untuk mendapatkan pola nombor ini. Pertama sekali kita akan tengok pemalar terlebih dahulu. Kita ada 2. Kemudian kita ada tolak 4. Ini adalah pemalarnya. Kemudian yang berubah di sini adalah nombor yang berada di dalam kurungan 2, 9, 28 dan 65. Jadi kita kekalkan pemalar. Kemudian kita tengok dalam kurungan nombor bermula dengan 2, 9, 28 dan 65. Nombor ini dia meningkat. Jadi kita boleh fikir bahawa dia sama ada dia nombor kuasa 2 ataupun kuasa 3 dan sebagainya. Dia tak mungkin nombor punca kuasa 2 ataupun punca kuasa 3. Jadi kita boleh cuba satu persatu. Sebagai contoh, kita ambil nombor tersebut adalah nombor kuasa 2 dulu. Kalau 1 kuasa 2, kita akan dapat 1. Kalau 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. Kalau 3 kuasa 2, kita dapat 9. Jadi sini
1, tapi di sini 2. Mungkin kita boleh tambah dengan 1. Yang jadi 2. Okey, dah sama. Kemudian untuk urutan yang kedua, kita tambah 1, kita dapat 5. Tapi di sini nilainya 9 berbanding yang sini 5. Jadi dia tak match lah. Jadi kita tak boleh katakan dia sebagai nombor kuasa 2. Jadi kita tingkatkan kuasa, kita ambil kuasa 3 pula. Jadi 1 kuasa 3 sama dengan 1 tambah dengan 1 dapat 2. Ini dia padan dengan 2 di sini. Dan kita ambil pula nombor yang kedua iaitu 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 kita dapat 8. 8 tambah dengan 1 kita dapat 9. Dan kita tengok dia sama dengan 9 di sini. Sini pun sama. Kita buat untuk urutan yang ketiga. 3 kuasa 3 kita dapat 27. 27 tambah 1 kita dapat 28. Dan dia masih sama. 28 dan 28. Jadi nilai dalam kurungan itu adalah nombor kuasa 3 tambah dengan 1. Jadi kita boleh tulis dalam kurungan adalah N kuasa 3 tambah 1. Di mana N-nya adalah bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 6A terdapat 1 markah, 6B 1 markah dan 6C kita akan dapat 2 markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 6. Seterusnya soalan nombor 7. Jada 2 menunjukkan bacaan meter air yang digunakan oleh Aileen pada bulan Julai 2025. Bacaan-bacaan ini adalah dalam asas 9. Jika 1 meter padu air dalam asas 10 akan dikenakan bayaran sebanyak 45 sen, berapakah bil air dalam RM yang perlu dibayar oleh Aileen pada bulan Julai ini? Di sini kita akan tukarkan dulu asas 9 ini kepada asas 10. Jadi kita ambil untuk bacaan 2 Julai, iaitu 6 darab dengan asalnya 9, kuasakan dengan nilai tempat 2, tambah 7 darab 9 kuasa 1, tambah 2 darab 9 kuasa 0. Dan kita akan dapat 551. Seterusnya untuk bacaan 27 Julai, kita ambil 7 darab 9 kuasa 2, tambah 5 darab 9 kuasa 1, tambah dengan 3 darab 9 kuasa 0. Dan kita akan dapat 615. Jadi kita akan dapatkan perbezaannya. Tolak 615, tolak 551. Kemudian darabkan dengan kadarnya 45 sen. Dan kita akan dapat RM28.80. Baiklah, seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 7, kita menukar kepada asas 10, kita akan dapat 1 markah. Kemudian langkah pengiraan yang seterusnya, kita dapatkan beza dan darab dengan kadar, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya soalan nombor 8. Diberi bahawa N set semester sama dengan 73, bilangan set R 35 dan bilangan set S sama dengan 41. Cari beza di antara nilai maksimum dan nilai minimum bagi bilangan set R persilangan set S. Jadi di sini set R dengan set S dia akan bersilang. Di sini kita boleh melukis gambar rajah Venn untuk menggambarkan situasi. Jadi ini adalah set R dan ini adalah set S. Jadi kedua-dua set ini adalah saling bersilang. Jadi jumlah keseluruhan kita ada di sini adalah 73. Di mana untuk set R kita ada 35 dan untuk set S kita ada 41. Jadi kita boleh tulis untuk bilangan set
R tambah dengan bilangan set S, kemudian kita kena tolak dengan bilangan persilangan yang ada, sama dengan keseluruhan 73. Jadi di sini bilangan R ada 35 tambah dengan bilangan S ada 41. Jadi tolak yang bersilang tu dapat 73. Kemudian kita boleh dapat bilangan yang bersilang iaitu X sama dengan 3. Jadi di sini 3. Kemudian dekat sini jadi 32 dan sini jadi 38. Kemudian kita kena dapatkan nilai satu lagi sebab dinyatakan di sini nilai maksimum dan nilai minimum. Macam mana kita nak dapatkan nilai yang satu lagi persilangan? Okay, di sini untuk set R kita ada 35 berbandingkan dengan set S kita ada 41. Jadi antara set R dengan set S, set R tu lebih kecil berbanding dengan set S. Jadi di sini kita boleh andaikan bahawa set R itu merupakan subset kepada set S. Jadi kita akan lukis macam ni. Ini adalah set S. Kemudian di dalam S tu ada set R. Macam ni. Disebabkan set R tu ada 35 unsur saja, dia lebih kecil berbanding dengan set S ada 41. Jadi di sini 35. Kemudian dalam set S yang tinggal kita ada 6. Jadi di sini persilangannya adalah pada set R keseluruhan tersebut, iaitu 35. Jadi satu lagi nilai adalah 35 lah. Kita tulis X di sini sama dengan 35. Jadi kita ada dua nilai, 3 dengan 35. Jadi satu nilai yang kecil, satu nilai yang besar, iaitu maksimum dan minimum. Jadi kita tolak 35 tolak dengan 3, kita akan dapat 32. Kalau selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 8. Kita menulis persamaan ini, kita dapat 1 markah, kita dapat nilai X yang pertama 1 markah, kemudian kita dapatkan nilai X yang kedua 1 markah, kemudian kita buat operasi tolak 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 8. Selanjutnya soalan nombor 9. Pelajar 3 menunjukkan satu graf linear. Soalan A, nyatakan hubungan Y terhadap X dalam bentuk ubahan dengan menggunakan simbol ini. Lihat pada rajah hubungan antara Y dengan X. Jadi kita akan gunakan simbol ini. Y berkadar songsang dengan 1 per X. Kita baca berkadar songsang sebab dia 1 per X. Ini jawapan kita untuk soalan 9A. Selanjutnya soalan 9B. Jodoh 4 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah D, E dan F. D berubah secara langsung dengan punca kuasa 3E dan kuasa 2F. Cari nilai X. Jadi pertama sekali kita akan tulis ubahannya terlebih dahulu. D berubah secara langsung dengan punca kuasa 3E dan berkadar langsung dengan F kuasa 2 macam ni. Kemudian kita akan tukar kepada bentuk persamaan. D sama dengan K punca 3E dan kuasa 2F. Kemudian kita akan gantikan nilai yang diberi kepada kita, iaitu D bersamaan dengan 9 sama dengan K punca kuasa 3E. E adalah 27 darabkan dengan F adalah 5 kuasa 2. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 3 per 25. Kemudian kita boleh tulis persamaan kita, iaitu D sama dengan 3 punca kuasa 3E F kuasa 2 per dengan 25. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, kita akan gantikan nilai yang diberi kepada kita. Itu diberi kepada kita adalah 24 sama dengan 3 punca 3X darab dengan 10 kuasa 2
per dengan 25. Kemudian kita dapat nilai X sama dengan 8. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan nombor 9A, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 9B, kita mendapatkan nilai K, kita dapat 1 markah. Kemudian kita ganti nilai dalam persamaan, 1 markah. Jawapan akhir, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 9. Baiklah, selanjutnya soalan nombor 10. Jawapan 3 menunjukkan ketinggian layang-layang azim dari tanah mengufuk di sebuah taman permainan. Daripada jadual yang diberi, lakarkan graf fungsi trigonometri yang berkaitan dengan data ini. Lihat pada ruang jawapan diberi kepada kita paksi X dan juga paksi Y. Jadi di sini untuk paksi X, kita akan gunakan masa dan ketinggian ini adalah untuk paksi Y. Jadi untuk paksi Y kita akan gunakan 10, 20 dan 30. Jadi di sini kita akan labelkan untuk paksi X dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kemudian kita akan plotkan ke semua titik yang ada. Kemudian kita akan sambungkan ke semua titik ini. Jawapan kita untuk soalan 10A. Selanjutnya soalan 10B. Nyatakan persamaan trigonometri bagi graf yang telah dilakar di A. Jadi di sini dia merupakan graf apa? Kalau bentuk S macam ni, dia merupakan graf sin. Okay. Jadi persamaan arm bagi graf sin adalah Y sama dengan A sin BX tambah dengan C. Mana kita akan dapatkan nilai A. A itu adalah amplitude. Amplitude kita ambil nilai maksimum, tolak dengan nilai minimum, kita bahagi 2. Jadi nilai maksimum adalah 33, tolak nilai minimum 11 bahagi 2. Kita akan dapat 11. Jadi A sama dengan 11. Kemudian untuk nilai B pula. Nilai B ini adalah kita tengok dari segi tempoh. Jadi tempoh untuk satu putaran. Untuk satu kita dah lengkap graf ini, dia bersamaan dengan 8. Jadi kita akan ambil 360 bahagi dengan 8. Dan kita akan dapat B sama dengan 45. Kemudian selanjutnya adalah nilai C. Nilai C ini adalah nilai pintasan paksi Y ataupun graf ini bergerak menjauhi paksi X. Di sini dia bermula pada kedudukan Y-nya adalah 22 di sini. Jadi C adalah 22. Jadi kita akan boleh tulis graf kita adalah Y sama dengan A iaitu 11 sin B-nya 45 X tambah 22. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan 10A. Kita melakar graf sin ini, kita akan dapat 3 markah. Iaitu kita labelkan untuk paksi X dengan Y 1 markah. Kemudian kita plotkan ke semua titik dengan betul 1 markah. Dan membuat garis melalui semua titik 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan 10B, kita akan dapat 2 markah untuk nilai A, B dan C yang betul. Dan kita tulis dalam bentuk fungsi sin. Dan maka keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan nombor 10 adalah 5 markah. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih. Selamat belajar dan jumpa lagi.